Okey tuan-tuan, sekarang ni dah petang. Saya berada atas bumbung. Saya nak tarik last point. Okey, ni point last untuk soket pelak. Last ni. InsyaAllah hari ni siap. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi tuan-tuan. Selamat pagi. Sekarang ni tak pagi dah. Sekarang dah tengah hari pukul 1 dah. Pukul 1 dah tuan-tuan. Okey, hari ni hari yang keempat saya buat rewiring untuk surau. Biasalah tuan-tuan, walaupun kecil surau ni, tapi saya punya manpower seorang ya tuan-tuan. Saya dengan pembantu. Jadi mungkin lambat sikit lah. Sebabnya tuan-tuan fahamlah keadaan nak pakai peralatan, nak guna kipas lampu. Jadi benda tu lambat. Ini pun saya baru dapat dismantle. Okey, untuk DB kita dah pakai 17W. Alhamdulillah kita follow spec. Kita pakai C32 main switch, RCCB 40 sensitif 1. Lita cahaya kita pakai semua C6, lita kuasa kita pakai semua C16. Okey, yang tinggal point ni, point soket plug. Point soket plug, yang ni kita akan looping 3 tuan-tuan. Kita akan, sebabnya dia tak pakai benda besar, dia hanya cuma pakai benda ni. Apa ni, untuk speaker, mikrofon. Yang ni untuk radio. Dan untuk water pump, kita cuma pakai dia satu je. Walaupun surau, bila water pump, kita akan pakai dia satu. Sebab water pump dia punya M dia tinggi. Okey, atas saya tak dapat tengok lagi. Sebab kejap lagi nak solat Zuhur. Yang untuk switch, okay, untuk switch kita dah siap fitting. Cuma tunggu nak fitting. Fitting cuma soket plug semua kita tak tarik lagi. Yang untuk luar, dah okey. Luar kita dah dismantle dah dia punya kabel. Cuma yang tu dia slack lah sikit nampak kabel. Kalau boleh adjust dia. Adjust, nanti pakai balik. Kita akan guna balik. Switch okey kita buat. Okey tuan-tuan. Walaupun surau, tetap kita akan follow spec. Okey, untuk apa lagi dia? Untuk ding kita dapat 7.67 ohm untuk surau ni. Kita pakai kabel minima 10 dan kita buat 10 ohm. Ada yang tanya saya, kalau bawah 500 ohm boleh tak? Boleh. Sebab ST dah tetapkan minima mengikut garis panduan adalah 500 ohm. Jadi terpulang kepada anda. Anda nak buat 500, anda buat. Tapi saya tetap akan buat 10. Terpulang kepada masing-masing. Bila ST Suruhanjaya Tenaga mengeluarkan satu arahan ataupun satu garis panduan, bermaksud kita follow apa yang dia buat, insya-Allah betul. Jadi tak kisah mana-mana tuan-tuan nak buat. Kalau saya ataupun di bawah cawangan cikgu saya, semua dia akan buat 10 ohm. Yang lain nak buat 500 ohm ke, 400 ohm ke, tak ada masalah. Jangan tuan-tuan buat lebih daripada 500. Itu salah. Okey, Alhamdulillah. Semua berfungsi yang saya buat. Cuma kita tak fitting lagi. Okay, kipas ni berfungsi. Okay, kipas, lampu. Kipas ni. Lepas tu untuk lampu utama. Okey. Semua berfungsi tuan-tuan . Jadi saya pun tak ada pembantu hari ni sebab dia dah pergi cucuk vaksin untuk dos yang kedua. Untuk yang kat luar, Alhamdulillah berfungsi juga. Okay, untuk kat luar lampu. Okey, lampu ni. Itu kita tak tukar lagi. Untuk lampu ni. Okey, semua berfungsi. Jadi kita akan tengok ding. Okey, ni untuk ding. Untuk ding ni bukan saya yang fitting tuan-tuan . Ini bukan saya, ini orang surau yang tolong fitting. Okey, kita masuk bawah 8 meter. Jadi yang bawah 8 meter saya tak boleh nak buat apa. Kabel dia ni saya dah cuba adjust, nanti dia akan terbuka 8 meter ni. Okey, cuma fitting je lah. Fitting ni saya tengok dah siap dah. Orang surau tadi dia ada tanya saya nak letak simen ataupun tak. Jadi saya beritahu memang nak letak simen. Cuma tak letak lagi, jadi saya tengok dah siap dah dia buat. Apalah, terima kasih lah. Cuma tak berapa semat lah sikit.
Ini untuk ding kita buat, kita dapat 7.6, tak silap. Jadi yang ni saya akan salted lah semua sekali. Okey, alhamdulillah. Semua soket pula belum lagi settle. Okey, sambil-sambil itu saya nak berkongsi ilmu sedikit kepada tuan-tuan. Apa ilmu dia? Jika tuan-tuan pakai ni, orang panggil apa ni, extension ke? Saya pun tak pasti, tak kisahlah extension ke. Apa jenis soket macam ni, tuan-tuan janganlah pakai untuk load yang tinggi. Sebab dia bahaya tuan-tuan. Bila dia boleh jadi cair, dia boleh jadi apa ni, macam-macam lagi lah. Kalau untuk peti, untuk yang membawa load yang tinggi, saya nasihatkan tuan-tuan janganlah pakai. Jika tuan-tuan nak selamat, nak elak rumah terbakar, terkena renjatan, elak pakai benda ni. Sebodohnya jangan pakai. Okey, ni saya baru lepas buat. Ni dah okey dah. Tapi biasalah, saya nak buat macam mana dah. Dia terus pasang benda tu. Okey, ni yang saya buat, yang asal. Ini yang asal sebelum kita upgrade DB. Okey, bila kita upgrade DB, semua kabel main touch link. Jadi saya tak ubah. Cuma yang ni lah. Saya harap rumah tuan-tuan nak pakailah untuk load yang load yang tidak tinggi lah, beban yang tidak tinggi. Setakat untuk kipas, untuk lampu tu insya-Allah boleh. Tapi kalau melibatkan peti ais, melibatkan apa lagi ni, oven, jangan letak tuan-tuan. Dia akan jadi hangus benda ni. Okey tuan-tuan, sekarang ni dah petang. Saya berada atas bumbung. Saya nak tarik last point. Okey, ni point last untuk soket pelak. Last ni. InsyaAllah hari ni siap. Cuma mungkin fitting tu tak sempat lah. Okey, ni keadaan dia di atas. Saya pakai trunking. Lepas tu pecah dengan pipe ke point. Saya buat macam ni. Yang pertama mudah. Yang pertama bukan setakat mudah. Dia mudah untuk orang lain buat maintenance di satu masa. Seandainya nak tambah point ke apa, dia akan... Seandainya nak tambah point, dia cuma buat macam ni je. Senang je tuan-tuan. Cari male female, penyambung ke pipe, bawa pergi kepada point yang mana. Contoh macam ni. Cukup senang. Nak cari kabel yang bermasalah pun mudah. Apa kelemahan dia? Kelemahan dia kos je mahal. Itu je. Jadi saya pun insya-Allah yang ni last dah kita tarik. Okay, saya pun nak siapkan. Okey. Rest. Okey tuan-tuan, sekarang ni dah pun jam pukul 6.25. Jadi untuk soket pelak, saya tak sempat tarik satu je lagi. Soket pelak ni satu je saya tak sempat tarik. Yang lain semua saya dah tarik alhamdulillah. Atas tu sebab kabel tak cukup. Jadi saya tak boleh nak buat apalah. Dia ciput-ciput dia nak sampai ke DB ni. Okey, ni untuk DB tuan-tuan. Untuk DB, jika saya nak ajar satu ilmu kepada owner rumah, customer, tak kisahlah anda yang memang tak tahu elektrik, yang basic elektrik pun tak ada, nak tahu macam mana spek di rumah anda yang dibuat oleh electrician betul ataupun tak, sini saya tunjuk. Okey, untuk soket pelak kita pasang satu MCB C16 ni, C16 2 maksimal kalau mengikut ST. Okey, sekarang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, satu ni kita off. Sebab yang ni untuk speaker. Untuk speaker surau. Sepatutnya speaker surau dia pakai C6. Jadi saya tumpang terlebih dulu. Sebabnya dia emergency nak pakai. Jadi saya akan off dulu. Maksudnya dia kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sini dia. Kabel yang ada yang saya dah tarik. 1, 2, 3, 4. Mana lagi? Okey, 4. Okey, tak payah. Kita tak payah kira kabel. Kita kira soket pelak. 1, 2, 3. Okey, 4. Yang ni 5. 5 ni termasuk 2 ni. 5.
Dan ni 6. Okey, tuan-tuan boleh nampak dia 1 MCB. Kalau kita kira kabel susah sebab kabel ada yang tertinggal atas, ada yang saya belum pasang lagi. Tuan-tuan boleh nampak 1 MCB saya pakai 2, ada yang 3. Yang 3 ni seandainya tuan-tuan nak pakai lebih daripada 2, boleh, tak ada masalah. Kalau ikut daripada buku ST, tak kira buku edisi 2008 ataupun 2015, ST tetap akan bagi 2. Sebagai inisiatif, mungkin kita kadang-kadang terlepas pandang, betul tak? Kita tak tahu, kadang-kadang yang ni nak tambah, tiba-tiba tambah lagi MCB, kita dah standby cukup-cukup dah. Jadi tiba-tiba ada penambahan. Seandainya soket plug kalau kita cerita pada di rumah, position pada TV, biasanya dekat TV saya akan bagi. Pada TV ni boleh tuan-tuan nak pakai 4, maksimum 4, tak ada masalah. Walaupun 25 dia tetap salah, tuan-tuan tetap salah. Cuma tuan-tuan jangan pakai pada equipment yang membawa load air ataupun current yang tinggi. Tuan-tuan janganlah pakai bila kita dah buat looping macam ni, contohnya dah lebih daripada had ST tetapkan, kita kena jaga penggunaan kita di rumah. Saya tengok bila kebanyakan lah, baru hari ni saya pasang elektrik, contoh tuan-tuan tengok, ni tak siap lagi elektrik, dia dah masuk dah benda ni. Itu tak boleh, jangan buat macam tu. Sebab tu bila tuan-tuan nak buat rumah, nak buat new wiring, tuan-tuan kena rancang betul-betul. Jadi itu nasihat saya. Macam saya ni untuk surau ni dia tak ada aircon, dia tak ada water heater, dia tak ada equipment yang besar. Dia cuma pakai untuk speaker ni je, kecil je, tak sampai pun 1 amp. Jadi bolehlah pakai. Dia hanya pakai untuk ni je, speaker dia ni, untuk dia punya untuk adjustment dia lah. Jadi itu nasihat saya buat wiring. Electrician sebelum buat kena cerita dulu. Jangan main belasah buat lepas tu kira kos. Jangan. Saya tak suka sebenarnya macam tu. Macam mana? Bila tanya owner rumah ni automatik dia akan bagi tahu electrician tu lah yang buat dulu. Sebenarnya persetujuan kedua-duanya sekali. Senang. Kalau owner rumah minta tambah lagi 2, contoh macam ni, saya akan bagi tahu awal-awal apa yang saya buat ni salah. Okey, saya akan bagi tahu awal yang saya buat ni salah. Kalau mau ikut ST, 1 MCB ni 1 fuse atau 1 skirt, 2 soket plug. Itu je maksima yang ST bagi. Bila ST bagi 2, kita kena kaji. Kita tengok apa sebab ST bagi 2. Setakat ni yang saya jumpa, kenapa ST bagi maksima 2? Sebab salah kita juga, penggunaan kita terlampau bebas. Jadi saya harap perkongsian saya ni memberi kesedaran kepada pengguna, kita elak daripada looping terlampau banyak. Itu je. Kos memang tinggi bila anda buat follow spec ataupun nak asingkan satu persatu. Kos memang tinggi tuan-tuan. Sebabnya dia melibatkan kabel. Kabel makin hari makin naik, seminggu sekali naik je kabel. Tapi mana lebih baik anda habis kos ataupun duit hari ini, tapi anda selamat insya-Allah pada masa akan datang, ataupun anda keluarkan kos yang kecil pada hari ini, pada masa akan datang kos anda akan melambung-lambung. Tuan-tuan kena faham, bila pada satu masa 10 ke 15 tahun, 20 tahun akan datang, tuan-tuan buat rewiring, dia tidak akan terjadi pada rewiring je. Dia akan menyebabkan kos healing, nak hack, apa-apa ni, macam-macam lah. Simen pecah, siling pecah, benda tu kena buang. Kos tuan-tuan akan lebih meningkat. Perancangan kena betul. Bila buat wiring, kena buat wiring, letak dalam hati sekali. Saya buat rewiring rumah saya tuan-tuan sekali. Saya pakai mega cable, saya pakai DB, Hager, saya pakai follow spec, saya tanam root, dapat bawah 10 ohm. Sebab saya fikir saya nak buat sekali je, saya tak nak buat banyak kali. Tak apa, saya habis kos untuk kali tu, tak ada masalah. Yang penting insya-Allah akan datang, saya tak habis kos. Okey, dari saya Zahra Engineering. Sepatutnya hari ini dah siap tuan-tuan. Jadi saya tak boleh nak buat apa. Sebabnya ada para tergendala, surau pun dia beli kabel sikit-sikit. Dia tak boleh nak beli kabel macam buat banglo. Rugi sebab kos surau ni dia sikit sangat je. Orang dia apa.
Besok saya akan datang fitting untuk fitting debut, lepas tu tutup casing atas, lepas tu sambung yang mana soket ni tak cukup, ni tak cukup ni dah. Segala benda ni Suram yang beli, bukan saya yang beli. Saya cuma bagi tahu je. Okey, sekali lagi daripada saya harap seandainya ada tutur kata perkataan nasihat yang saya ucapkan kepada anda tertulis hati, saya mohon maaf. Saya tak menyalahkan kepada mana-mana electrician ataupun wireman ataupun yang cari rezeki melalui elektrik, saya tak salahkan mereka. Cuma saya nasihatkan kepada pengguna. Itu dia, sebagai electrician buat kerja jujur, amanah dan ikhlas, follow step. Itu dia daripada saya, Zaharang Engineering. Terima kasih yang follow, terima kasih yang komen, terima kasih yang bagi pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.